Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Kanizal Tuan Kashmir dari kelas 509 MRSM Taiping. Dan hari ini saya nak berbincangkan kita membincangkan satu bab yang berada dalam silibus tingkatan 5, iaitu bab tu dalam ibadat, iaitu kaifiat perkahwinan. Bila kita ceritakan dalam bab ni ada 4 unit keseluruhannya. Jadi hari ni saya akan menceritakan 3 unit, 3 daripada 4 unit yang ada, iaitu 3 unit secara terperinci, one by one. Antara 3 unit yang kita akan pelajari ialah unit pertama, pemilihan calon suami dan isteri. Unit kedua, peminangan dan batas-batas pergaulan. Manakala unit ketiga ialah rukun nikah, mahar dan walimatul urus. Tanpa membuang masa lagi, kita terus pergi ke unit pertama, iaitu pemilihan calon suami dan isteri. Islam amat prihatin dengan kemaslahatan umatnya. Semua perkara yang berkaitan kehidupan manusia ditetapkan peraturan yang wajar diikuti oleh setiap Muslim. Dalam perkahwinan, misalnya, Islam telah menetapkan peraturan secara terperinci untuk kebaikan semua pihak secara adil dan sempurna. Baiklah, antara ciri-ciri bakal suami ialah bertakwa, beriman, seorang suami yang berilmu, seorang yang bertanggungjawab, dan seorang yang bertimbang rasa. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri calon isteri. Ciri-ciri khusus telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk suami mencari bakal isteri mereka. Antaranya dari segi harta, keturunan, kecantikan dan agama. Rasulullah SAW menyarankan bakal suami agar memilih perempuan yang beragama untuk kebahagiaan rumah tangga. Tapi kita tidak tahu bahawa jodoh semuanya di tangan. Seterusnya, kita pergi kepada wanita yang haram dinikah. Terdapat 3 faktor utama yang memainkan peranan yang penting, iaitu keturunan atau nasab. Contohnya ialah seorang lelaki itu haram untuk bernikah dengan ibunya, neneknya, anak perempuannya dan cucu perempuannya. Terdapat lagi beberapa contoh. Seterusnya, kita pergi kepada faktor kedua, iaitu penyesuaian atau aradah. Contohnya, ibu sesuai, anak sesuai dan adik-beradik sesuai. Dan ada lagi beberapa contoh. Namun terdapat juga syarat-syarat penyesuaian, iaitu sekurang-kurangnya 5 kali sesuaian yang mengenyangkan dan bayi berumur 2 tahun dan ke bawah. Baiklah, kita akan terus ke faktor yang terakhir, faktor ketiga, iaitu musaharah atau persemendaan. Antara contohnya ialah seorang lelaki diharamkan untuk berkahwin dengan ibu tirinya, menantu perempuan, ibu mertua dan anak tiri perempuan. Seterusnya, kita pergi kepada haram sementara. Antara contoh ialah wanita yang telah ditalak 3, wanita yang masih bersuami, wanita yang masih di tempoh iddah, dan wanita yang hamil hasil perzinaan. Perempuan dalam kategori ini boleh dikahwini apabila selesai tempoh iddahnya yang tertentu. Misalnya, perempuan yang ditalak 3 boleh berkahwin semula dengan bekas suaminya setelah bercerai dan selesai iddah dengan suami yang kedua. Seterusnya, kita pergi ke unit kedua, iaitu peminangan dan batas-batas pergaulan. Antara prosesnya ialah
Merisik ialah langkah awal dalam proses pemilihan calon isteri yang sesuai dan memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki oleh seseorang itu. Ketika merisik, Islam mengharuskan lelaki melihat bakal tunangnya. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa disunatkan melihat berulang kali bakal pasangan masing-masing. Tujuan dibenarkan melihat bakal isteri ialah supaya semua pihak berpuas hati dengan pilihan masing-masing, mengelakkan penipuan dan menjamin kebahagiaan rumah tangga. Anggota yang harus dilihat ialah muka dan tangan bagi perempuan. Seterusnya kita pergi ke proses kedua, iaitu meminang. Meminang bermaksud lamaran daripada seseorang lelaki kepada seseorang perempuan untuk dijadikan isterinya. Meminang adalah tanda persetujuan pihak lelaki untuk mengambil seorang perempuan sebagai isterinya. Peminangan boleh berlaku melalui dua cara, iaitu yang pertama dilakukan secara berterus terang seperti meminang atau melamar. Yang kedua menggunakan bahasa kiasan, kinayah seperti menyunting atau memetik bunga. Niat sebenarnya sudah dinyatakan kepada wali atau melalui seorang perantaraan. Baiklah, meminang hendaklah dilakukan di hadapan wali perempuan atau perantaraan. Kebiasaannya, pihak lelaki menghadiahkan sebutir cincin kepada perempuan yang dipinang sebagai tanda ikatan pertunangan. Adat ini tidak bertentangan dengan syarak selagi tidak membazir, tidak berlaku unsur-unsur maksiat, bukan niat untuk menunjuk-nunjuk. Seterusnya, kita pergi kepada batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan. Dalam tempoh pertunangan, hubungan lelaki dan perempuan masih lagi seperti orang asing ataupun ajnabi. Pasangan yang bertunang masih haram melakukan seperti berdua-duaan di tempat sunyi, bergaul secara bebas dan melakukan perlakuan yang boleh menimbulkan fitnah. Berakhir unit kedua, kita terus kepada unit ketiga, iaitu rukun nikah, mahar dan walimatul urus. Baiklah, rukun nikah ada 5 yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, bakal suami, kedua, bakal isteri, ketiga, wali, 4, 2 orang saksi, dan 5, sighah atau ijab dan kabul. Dan seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat bakal suami, iaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, seorang lelaki, yang ketiga, tidak mempunyai 4 orang isteri dalam masa yang sama, keempat, bukan dalam ihram haji, dan yang kelima, bukan mahram kepada bakal isteri. Seterusnya saya pergi kepada syarat-syarat bakal isteri. Yang pertama, Islam atau ahli kitab. Yang kedua, seorang perempuan. Yang ketiga, bukan isteri orang. Yang keempat, bukan dalam iddah talak raj'i. Yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umrah. Dan yang keenam, bukan mahram kepada bakal suami. Seterusnya kita pergi kepada wali nikah. Wali nikah ialah orang yang berkuasa dan berhak mengawinkan seorang perempuan. Wali nikah terbahagi kepada 2, iaitu yang pertamanya wali nasab atau keturunan, iaitu orang yang berkuasa mengawinkan seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah dan hubungan kekeluargaan dengannya. Wali nasab juga terbahagi kepada 2, iaitu wali mujbir, iaitu bapa dan datuk, dan yang kedua wali bukan mujbir, iaitu orang yang berkuasa mengawinkan seorang perempuan setelah mendapat persetujuan. Itu mereka tu selain terdiri daripada bapa dan datuk pengantin, contohnya seperti saudara lelaki. Yang kedua iaitu wali hakim. Wali hakim iaitu orang yang diberi kuasa oleh sultan atau pihak berkuasa untuk menikahkan seorang perempuan. Seterusnya kita pergi kepada syarat wali nikah. Yang pertama, syaratnya mestilah Islam, lelaki, baligh, berakal,
dan tidak berada dalam ihram haji ataupun umrah. Seterusnya kita pergi kepada susunan wali nikah mengikut keutamaan. Yang pertama, mestilah bapa kepada pengantin perempuan iaitu wali mujbir. Kedua, datuk iaitu wali mujbir. Yang ketiga, saudara lelaki seibu sebapa. Keempat, saudara lelaki sebapa. Kelima, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dan ke atas. Keenam, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa dan ke atas. Ketujuh, bapa saudara seibu sebapa dan ke atas. Kelapan, bapa saudara. Kesembilan, anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dan ke bawah. 10, anak lelaki daripada bapa saudara. Yang ke-11 adalah wali hakim. Seterusnya kita pergi kepada sebab-sebab kuasa wali nasab berpindah kepada wali hakim. Yang pertama, tidak terdapat wali nasab mengikut susunan. Kedua, wali akrab tidak dapat dikesan dan tidak tahu hidup atau meninggal dunia. Ketiga, wali tinggal jauh lebih tua marhalah. Keempat, wali dalam tahanan dan tidak dapat dihubungi. Kelima, wali dalam ihram haji dan umrah haji. Keenam, wali menyembunyikan diri. Dan yang ketujuh, wali enggan mewalikan. Seterusnya kita pergi kepada saksi nikah. Antara syarat saksi nikah ialah: yang pertama, Islam. Kedua, sudah baligh. Ketiga, adil, tidak melakukan dosa besar. Keempat, seorang lelaki. Kelima, memahami lafaz ijab dan kabul. Dan yang keenam, elok panca inderanya, iaitu dia tak buta, pekak ataupun bisu. Kita teruskan dengan ijab dan kabul. Ijab ialah lafaz yang diucap oleh wali, manakala kabul ialah jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami. Antara syarat ijab ialah hendaklah dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Ijab dan kabul berlaku dalam satu majlis, tidak dilafazkan dalam bahasa sendirian. Manakala kabul dan tidak menyalahi ijab tidak diselangi oleh diam yang lama, dilafazkan oleh bakal suami dan menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya. Setakat itu saja video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.